Okey, sebenarnya Hindu dengan agama Nabi Ibrahim itu berbeza. Agama Nabi Ibrahim bernama agama Hanif. Agama Hanif bermaksud ialah agama Islam. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana musliman hanifan musliman. Maknanya perkataan hanifan itu disamakan dengan perkataan musliman. Ya, jadi bermaksud di sini agama Hanif, agama Nabi Ibrahim agama Islam, tapi dikenali sebagai Hanif. Syariat Nabi Ibrahim dikenali sebagai agama Hanif. Agama perkataan Islam itu adalah agama Nabi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW selepas itu, tapi hasil daripada rentetan agama syariat Nabi Ibrahim. Okey. So, adakah orang Melayu tu pernah beragama Hindu sebelum beragama Hanif? Okey, sebenarnya apabila Nabi Adam AS telah diturunkan di atas muka bumi ini, anak-anak Nabi Adam bertebaran. Anak-anak Nabi Adam ada 37 orang berdasarkan pandangan pendeta-pendeta Taurah. Manakala mengikut Ibnu Abbas ada 36 orang. Apabila pendeta Taurah meletakkan kelahiran Syis itu berseorangan. Jadi 37. Jadi anak daripada saya buat genealogi 8 kali 5 kaki itu. Jadi anak-anak Nabi daripada genealogi itu hanya ada satu kaki saja. Yang 8 kali 5 itu satu kaki daripada Syis. Manakala yang 34 orang lagi, sebab Qabil Habil kita tahu kan, dan 34-33 orang tu kat mana. Jadi kita dapati bahawasanya pada 35,000 tahun dahulu, 35,000 tahun, ada satu DNA ataupun dia panggil sebagai Homo sapiens DNA, the earliest Homo sapiens DNA dijumpai di Hokkaido, iaitu daripada orang Jomon, kemudian orang Ainu. Jadi apa maksudnya di sini? Saya beranggapan ada satu pergerakan ke tempat lain daripada Mesopotamia itu. Sebab saya research saya memang yakin, sebab itu adalah Quran menyebut dan kita mentafsirkan apa yang disebut oleh Quran, bahawasanya Adam dan Hawa bertemu di Arafah sesudah mereka itu diturunkan ke atas bumi ini. Jadi di Arafah itu adalah di Mekah. Perkataan Arafah itu bermaksud pertemuan. Apabila berlaku pertemuan bersama Adam dan Hawa itu, maka membiak manusia melahirkan insan. Jadi teori mengatakan manusia datang daripada Afrika ataupun dari Asia. Bagi saya, pandangan saya tidak tepatlah, sebab kalau kita tengok daripada kajian DNA of the Homo erectus itu, banyak makhluk yang sebelum Adam itu yang seperti manusia, berkaki, dua, ada tangan, semua ini dikenali sebagai Homo erectus itu adalah banyak di Afrika. Ini bermaksud di Afrika, di Jawa ada satu di Trinil Jawa. Kemudian dia ada di Peking. Dia ada di kawasan Rusia, di kawasan Eropah, tetapi dia tidak ada di kawasan Tanah Arab dan tidak ada di Malaysia. Di Malaysia adalah Perak Man. Perak Man itu adalah Homo sapiens, bukan Homo erectus. Maknanya Allah jaga kawasan Tanah Arab tidak bercampur dengan DNA Homo erectus itu. Ataupun dia orang kata Homo erectus, Homo neanderthal, Florence, Trinil Jawa, Kenya dan sebagainya. Itu pada hakikatnya, pada kajian saya, itu bukan manusia. Itu adalah prototype. Tapi dia wujud. Dia wujud dan berbadan seperti kita, tetapi dia dari sudut intelektual, dari sudut takrifan manusia insan itu bukan dia. Sebab itu kita ni insanun. Insan berasal daripada perkataan Anisa. Hamzah, alif hamzah tu, nun sin, Anisa bermaksud boleh diajak berbincang. Toleransi. Boleh diajar. Ada ilmu. Kenapa diberi takrifan itu? Kerana ulama-ulama bahasa, tafsir bahasa ingin membezakan dengan makhluk sebelum itu yang selalu bergaduh, yang wild, yang tidak jinak, yang liar. Justru itu dilahirkan insan ni. Yang ni betul-betul, sebab tu dia kata a'lamu ma la ta'lamu. Dalam surah Al-Baqarah itu, aku lebih tahu daripada apa yang kamu tidak tahu, wahai malaikat. Apabila malaikat bertanya kepada dia. Itu. Kalau mengikut kepada Israeliat, mereka merujuk Homo other than sapiens tu adalah macam jin ke apa kan? Okey, sekarang kalau kita tengok kepada surah Al-Baqarah ayat 30 itu sendiri, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa iz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah.
perkataan ja'ilun itu dalam bentuk present tense. Sekarang ini sesungguhnya aku sedang menjadikan manusia. Qalu, jamak itu. Lam, waw, alif. Jamak. Fa'al madhi yang jamak telah berkata mereka-mereka. Dia kata apa? Qalu, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kamu nak jadikan lagi ke wahai Rabbul Jalil makhluk yang ada kat bumi ni, sedangkan yang ada ni pun bertumpah darah. Okey, perkataan ataj'alu, dia menggunakan huruf hamzah. Dari sudut kaedah nahwu dan saraf, semantik, perkataan ataj'alu menunjukkan sesuatu yang sedang berlaku dan akan berlaku. Future dan halian, nouns, present. Dia bukan madhi. Maksudnya, kalau malaikat kata hal taj'alu, betul juga. Betul dari sudut kaedah nahwu. Tapi malaikat tak guna hal taj'alu. Mereka guna ataj'alu. Bermaksud makhluk tu sedang duduk tengah jadi ataupun akan jadi, sedang on the future, berterusan on the future. Tetapi kalau dia kata hal taj'alu, makhluk tu dah jadi. Maksudnya di sini, semasa Allah Ta'ala sedang menjadikan makhluk Adam AS tu, ada makhluk lain. Dia kata ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Maksudnya sedang dia tengah menjadikan tu ada. At the same time, waktu yang sama makhluk lain duduk bertumpah darah. Okey, sekarang kita jumpa man. Man itu setengah kata man bermaksud berakal. Sebenarnya boleh ditafsirkan lagi. Homo erectus pun ada boleh bercakap bahasa, tetapi dalam kategori akal yang rendah. Dia punya di bawah 1200 ml saja, cc saja. Kalau manusia ni, yang betul-betul manusia 1300 ke atas. Sebab tu dia asyik bergaduh. Kemudian dia tidak mempunyai kuasa intelektual yang luas, yang kuat. Dan apakah dalil tidak mempunyai intelektual yang kuat itu? Dia tidak boleh berbahasa. Bahasa itu ada kaitan dengan intelektual. Bahasa, mereka tidak dapat membina suku kata, kosakata yang berangkai-rangkai. Dia finite. Yang kita ini infinite. Kita daripada satu perkataan, kita boleh create banyak. That is intellectual ability. Itu. Maksudnya manusia itu berevolusi lah kan? No. Tidak. Bukan. Manusia tidak berevolusi. Maknanya Allah Ta'ala jadikan manusia itu acuan lain. Kita ni tidak terevolusi daripada makhluk sebelum itu. Sebab tu dia kata ja'ilun. Tengah menjadikan. Yang ada, yang dia tengah menjadikan, yang dah ada tu bergaduh. Jadi kita bukan terevolusi daripada yang telah bergaduh itu. Lain-lain. Macam gini, you tengah masak nasi kan. You tengah masak nasi, lepas tu orang tanya, kenapa masak nasi lagi? Nasi yang ada tu pun dah tak habis lagi. No, saya tahu nasi yang saya masak ini lebih bagus. Soalannya, adakah nasi yang tengah dimasak itu terevolusi daripada nasi yang sudah ada? Tidak, tapi orang yang membuatnya sama. Nampak tak? Orang yang membuatnya sama. Terjawablah sikit lah. Apa yang kita belajar dulu, Yeah. sekarang lain. Betul.